Okay, baik, kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk Bahasa Melayu tahun 1, unit 13, budaya kita. Okay, untuk kali ini kita nak belajar tentang imbuhan akhiran, yang mana imbuhan akhiran ni kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay, pertama sekali cikgu perlukan atau kamu perlukan bahan-bahan seperti buku teks pada muka surat 82, kemudian buku aktiviti muka surat 6. Okey, baik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kamu nak capai? Kamu mestilah dapat memilih perkataan berimbuhan akhiran dengan betul. Jadi, kamu perlu memilih imbuhan akhiran dengan betul. Okey, kita tengok dulu apa itu imbuhan akhiran kita imbas semula pembelajaran kita yang lalu. Okey, kalau kau tengok di sini, okey, dia ada 3 di sini yang cikgu paparkan. Okey, yang pertama kita dengar penerangan mengenai imbuhan akhiran. Okey, imbuhan akhiran ni imbuhan yang diletakkan pada akhir perkataan untuk membentuk kata nama atau kata kerja. Jadi, imbuhan ni adalah perkataan yang diletakkan di akhir perkataan untuk dia membentuk kata nama ataupun kata kerja. Kata nama, ingat kata nama ataupun kata kerja. Jadi di sini dia ada 3 contoh imbuhan akhiran, iaitu kan, I dan an. Jadi kita tengok di sini. Untuk kan dan I ni dia merujuk kepada melakukan sesuatu untuk orang lain dalam kurungan kata kerja. Jadinya bila ada penggunaan untuk kan dan I ni, dia digunakan untuk kata kerja, melakukan sesuatu, okey, untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Contoh ayat dia awak tengok di sini. Yang pertama dia kata, ayah hadiahkan saya sebiji bola sepak. Jadi ayah dia beli hadiah, dia berikan hadiah ni kepada saya. Saya ni mungkin kamulah, ayah berikan hadiah kepada kamu. Maksudnya ayah hadiahkan saya. Maksudnya ayah ni dia beri sesuatu, melakukan sesuatu kepada kamu, iaitu dia beri hadiah. Dia tak hadiah kepada diri dia, dia beri kepada kamu. Itu penggunaan kan. Okey, baik. Yang kedua, ayah hadiahi saya sebiji bola sepak. Okey, cara penggunaan dia sama je untuk menerangkan ataupun melakukan sesuatu untuk orang lain. Ayah bagi sesuatu dekat kamu. Jadi penggunaan imbuhan dia adalah kan ataupun I. Okey, bergantung kepada ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, imbuhan akhiran an. Dia kata an ni hasil melakukan sesuatu. Maksudnya kamu buat sesuatu, hasil dia tu kita gunakan an. Imbuhan akhiran yang kita boleh gunakan an. Contohnya, okay, adik suka masakan ibu. Okay, sebenarnya masakan ni awak ingat kan? Tapi sebenarnya bukan kan. Kita berbalik kepada kata asal dia adalah masak. Jadi, ibu masak. Adik suka masakan ibu. Kita tak boleh letak K 2 kali. Kita letak K 1 je. Masakan. Masakan ni maksudnya ibu masak, hasil dia, hasil melakukan sesuatu ni, hasil yang ibu masak tu kita panggil masakan. Tak kisahlah masakan tu dia masak makanan tengah hari ke, masak lauk ke, masak apa ke, itu kita panggil masakan. Jadi ayat dia di sini dia terangkan penggunaan imbuhan an, melakukan sesuatu. Okey, kata kerja dia adalah masak, memasak ataupun masakkan. Okey, jadi penggunaan imbuhan akhiran dia kat sini adalah an. Okey, an ni dia kata hasil melakukan sesuatu. Adik ni dia suka hasil masakan ibu. Jadi masakan ni adalah hasil dia, hasil daripada memasak tadi. Okey, contoh yang kedua, pukulan Aiman terkena muka abangnya. Okey, untuk ayat yang kedua ni, perkataan pukulan. Pukulan ni hasil dia pukul. Pukulan siapa? Pukulan Aiman. Digunakan an di belakang. Jadi perkataan asal dia adalah pukul. Okay, Aiman pukul. Lepas tu pukulan dia. Pukulan ni lah hasil melakukan sesuatu. Dia pukul, hasil dia pukulan. Okay, pukulan ni
terkena muka abangnya. Itu cara penggunaan dia. Imbuhan an, melakukan sesuatu, hasil dia. Okey, baik. Okey, ini buku teks kamu, muka surat 82. Okey, kita tengok dia berkaitan dengan tajuk pesta tamu besar. Okey, dia kata di sini, keluarga Jagu pergi ke pesta tamu besar. Ada banyak acara di pesta tersebut. Antaranya ialah jualan, pertunjukan pentas dan acara berkuda. Jadi awak tengok dia dah warnakan di sini untuk perkataan jualan. Okey, jualan ni dia ada imbuhan an, tapi kita nak tengok di sini dialog yang dekat bawah ni, dialog yang pertama dan dialog yang kedua. Okey, baik. Kita baca dialog. Ayah, benarkan saya menaiki kuda? Ayah dia pun jawab, baiklah Jagu, ayah izinkan. Jadi di sini dia dah warnakan perkataan benarkan. Okey. Perkataan asal dia adalah benar. Jadi Jagu ni dia minta kebenaran ayah dia. Dia kata, ayah benarkan. Dia letakkan imbuhan kan. Okey, awak tengok balik. Ingat balik apa yang cikgu sebut tadi. Kan tu digunakan untuk apa? Kan tu maksudnya, awak tengok di sini. Kan ni maksudnya melakukan sesuatu untuk orang lain. Maksudnya dia minta izin kepada ayah dia. Bukan ayah dia yang nak naik, tapi dia yang nak naik. Jagu yang nak naik. Jadi dia kata, benarkan saya. Lepas tu dia minta izin dengan ayah dia. Ayah dia pun benarkan. Perkataan kan ni lah maksudnya dia lakukan sesuatu untuk orang lain. Jagu ni minta tolong ayah dia pun benarkan dia. Ayah bukan ayah dia naik, tapi Jagu yang naik. Okey, untuk yang kedua, belikan. Okey, ada perkataan kan di belakang kan. Dia kata, ibu belikan saya rantai kunci ini. Okey, yang nak belinya siapa? Okey, murid perempuan ni. Jadi ibu dia yang belikan kepada dia. Ibu dia tak beli kepada diri dia, ibu dia beli kepada anak dia, anak perempuan dia. Jadi hasil melakukan sesuatu kepada orang lain. Itu cara ataupun contoh penggunaan kan. Okey, yang seterusnya an. Awak tengok di atas an. Okey, an ni hasil melakukan sesuatu. Maksudnya di sini awak tengok Okey, contoh yang diberi di sini, dia kata banyak hasil tanaman dijual di sini. Okey, kita tanam sesuatu. Contoh ni awak nampak kat sini ada sayur, ada durian. Kita tanam, tapi hasil daripada tanaman kita tu kita panggil sebagai hasil sesuatu. Jadi sini dia kata perkataan tanaman. Perkataan tanaman, perkataan asal dia adalah tanam. Kita letakkan an di belakang. Bila dia letakkan an di depan, perkataan tanam ni dia merujuk kepada hasil sesuatu. Tanaman apa? Kalau contoh kita ambil yang pertama kat sini, kita ambil buah durian. Okey, dia tanam pokok durian, hasil dia adalah buah durian. Buah durian itulah kita panggil sebagai tanaman. Okey, itulah penggunaan imbuhan akhiran an. Okey, kita tengok yang seterusnya, gambar sebelah. Jagu, di sana ada persembahan tarian. Okey, kita berbalik kepada kata asal dia. Okey, kata asal dia adalah tari. Okey, tari ini adalah satu perlakuan. Okey, perlakuan tari menari itu bila dia lakukan di depan orang, hasil dia adalah, bila kita letak an di belakang, hasil dia ialah tarian. Dia melakukan tari menari. Okey, tari menari itu kita panggil sebagai tarian. Okey, itulah penggunaan an di belakang. Okey, kita tumpukan kepada imbuhan akhiran kan dan an sahaja. Okey, kita tengok kepada aktiviti ataupun tugasan kita yang pertama. Okey, ini tugasan di dalam buku aktiviti muka surat 6. Okey, awak tengok dia kata di sini, tulis ayat dengan menggunakan perkataan imbuhan akhiran dengan betul. Dia ada dua sahaja, imbuhan akhiran kan dan imbuhan akhiran an. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama dia kata gasing menjadi mainan atau mainkan Azri. Kalau an ni hasil sesuatu, kalau kan ni melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi untuk situasi ni dia kata gasing menjadi mainan. Mainan ni maksudnya alat yang dimainkan. Kalau mainkan ni, kita memainkan gasing ni untuk Azri. Betul ke gasing ni mainkan sesuatu untuk Azri? Jadi jawapan dia
mainan. Gasing ni menjadi mainan Azri. Maksudnya okey, dia jadi mainan Azri. Okey, maksudnya di sini awak bulatkan perkataan mainan ni, kemudian ataupun awak nak warnakan kotak dia pun boleh. Kemudian apa yang awak perlu buat, awak perlu salin semula. Contohnya di sini awak tengok ada tulis gasing menjadi mainan Azri. Titik. Itu saja yang awak kena buat. Yang kedua contohnya dia kata sebelum hari gawai rumah kami hiasan ataupun hiaskan. Dia kata rumah kami ni apa? Rumah kami ni hiasan ke? Kalau hiasan awak tengok perkataan asal dia adalah hias. Kalau tambah an di belakang awak kena ingat balik penggunaan an tadi. An digunakan untuk apa? Hiaskan. Kan tadi digunakan untuk apa? Awak kena bayangkan macam tu, kena baca macam tu. Okey, kemudian awak dah bulatkan jawapan. Bila dah bulatkan jawapan, awak tulislah dia punya jawapan yang betul di bawah. Di ni nombor 3 pun sama, nombor 4 pun sama. Okey, cikgu tolong kamu untuk nombor 2. Sebelum hari gawai rumah kami hiasan. Hiasan ni hasil daripada kamu hias. Kalau hiaskan ni perbuatan kamu. Okey, rumah kami hiaskan. Jadi jawapan dia kat sini hiaskan lah. Kita hiaskan rumah, bukan rumah tu jadi hiasan kepada kita. Jadi tulis balik sebelum hari gawai. Ingat H huruf besar, J huruf besar dan ada koma selepas hari gawai rumah kami hiaskan. Maksudnya kami tu ramai lah, lebih daripada seorang, 2 orang ataupun lebih. Jadi dihiaskan. Okay, untuk nombor 3, nombor 4, 5 dan 6 awak perlu baca sendiri. Awak fahamkan sendiri ayat dia, kemudian awak salin balik dia punya jawapan di bawah. Okay, itu tugasan yang pertama, buku aktiviti muka surat 6. Kemudian kita sambung ke tugasan yang kedua, iaitu kuis. Okay, kuis ni cikgu dah letakkan pautan ni di dalam Google Classroom. Awak boleh tekan di sana. Okay, jadi yang pertama awak perlu tekan pautan yang cikgu berikan. Dia akan naik satu paparan begini. Okay, bila dah naik begini, apa yang awak perlu buat? Awak perlu asingkan mana satu imbuhan akhiran kan, seperti yang cikgu buat ni yang pertama ni, dan awak asingkan mana satu imbuhan an. Awak cuma tekan, awak tarik, awak letakkan di dalam ruang-ruang yang dia dah sediakan. Okay, bila dah selesai jawab, awak tekan hantar. Okay, bila dah tekan hantar, dia akan naik jawapan kan. Okay, apa yang perlu buat? Awak kena screenshot jawapan awak, awak tangkap layar jawapan awak, kemudian masukkan ke dalam tempat yang cikgu dah letakkan untuk ruangan jawapan kamu. Sama juga dengan tugasan satu tadi, awak ambil gambar dan masukkan di dalam ruangan yang cikgu dah sediakan. Okay, itu sahaja tugasan kamu pada hari ini. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Sekiranya kamu ada masalah, bolehlah kamu rujuk kepada cikgu secara personal.